Khalid bin Osman untuk membacakan doa. Dipersilakan. Bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani, kami mohon limpah rahmat-Mu ya Allah, pertolongan dan inayah-Mu, agar Engkau berkati majlis dan pertemuan kami pada pagi ini. Engkau limpahkanlah kemurahan dan keberkatan, keredaan dan keampunan kepada kami. Ya Rahman ya Rahim, kami mohon kekuatan dan pertolongan-Mu ya Allah, agar Engkau lembutkan hati anak-anak kami, permudahkan dan kuatkan jiwa mereka untuk mencintai ilmu dan majlis ilmu. Ya Rahman ya Rahim, kami mohon kekuatan-Mu ya Allah, agar Engkau jadikan anak-anak kami anak-anak yang berani dan teguh pendirian mereka ya Allah, untuk mencintai hadir ke sekolah bagi menuntut ilmu yang Engkau redai. Ya Rahman ya Rahim, kami juga mohon kekuatan kepada-Mu ya Allah, agar kami sebagai guru-guru dan ibu bapa diberi kekuatan dan keteguhan jiwa untuk mendidik anak-anak kami dan sabar dalam menghadapi kerenah mereka ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami ya Allah, bukanlah pintu hati kepada kami dan mereka ya Allah. Ajarkanlah mereka ilmu yang Engkau berkati dan redai, dan berikanlah keredaan-Mu setiap usaha yang mereka lakukan. Ya Rahman ya Rahim, kami mohon keampunan-Mu ya Allah, juga keredaan dan juga pembalasan kebaikan bagi jasa guru-guru dan ibu bapa yang mendidik mereka ya Allah. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Fairul Hafiz bin Osman atas bacaan doa itu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan daripada Tuan Guru Besar Encik Muhammad Syariman bin Idris, dengan segala hormat yang dipersilakan. Allah, pagi ini kita dapat berkumpul untuk kita laksanakan satu program majlis program bersama dengan penjaga dan juga penjaga prasekolah, penjaga tahun 1 ibu bapa, untuk sesi pendaftaran persekolahan 2023 dan 2024 pada pagi ini ya. Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada jawatan yang terlibat pada hari ini, yang dipimpin oleh Cikgu Aisyah selaku penolong-kanan ahli waris murid. Terima kasih kepada ibu bapa yang dapat hadir pada hari ini ya. Okey, sedikit maklumat saya nak sampaikan untuk maklumat ibu bapa. Untuk prasekolah, kita tahun ni memang setiap tahun pun 2 kelas, cuma saya nak maklumkan, kiranya lah kalau ibu bapa ada rakan-rakan anaknya yang akan mendaftar untuk prasekolah, mohon jangan terlepas pandang. Sebab saya tengok dah 3 tahun sesi pemilihan ataupun mesyuarat pemilihan daripada jawatankuasa sekolah, setiap tahun mesti ada lebih. Maksudnya 2 kelas ni total 50, tetapi yang daftar untuk masuk ke SK 90 prasekolah mesti lebih, 55, 58, pernah sampai 62 pun ada. Jadi had dia hanya 50, 25. Jadi kalau ada mak ayah rakan-rakan anak yang ni, tolong sampaikan, terutamanya apabila sesi pendaftaran tu dibuka secara atas talian ataupun secara manual ke sekolah. Bulan lepas ada lagi yang bertanya, cikgu ada lagi tak kosong? Saya cakap dah tak boleh.
Sebab ibu bapa tu memang tak daftar, sesi pemilihan pun dah lepas. Cuma saya boleh janjikan duduk berada di list menunggu. Sekiranya 50 orang yang pertama tu tarik diri ataupun berpindah ke, kita boleh tarik mana yang kosong. Tapi tak boleh lah yang kemudian tanya saya tu, yang list yang mula-mula tu, kita kena utamakan. Okey, untuk maklumat penjaga juga, sesi pemilihan bagi murid prasekolah diutamakan, di syarat yang pertama diutamakan yang 6 tahun. Mana yang 6 tahun tu anak siapa pun, anak cikgu ke, anak doktor ke, anak pegawai mana-mana, kami itu diutamakan dahulu. Lepas tu barulah yang 5 tahun. Jadi kadang-kadang anak cikgu sekolah sini pun yang berusia 5 tahun, kami tak ambil lagi. Kami utama dulu murid-murid yang berhampiran di SK Simpang Pulai ni. Maknanya yang mampu, macam cikgu mampu, mungkinlah sekolah tadika swasta ke. Tetapi bila anak tu dah 6 tahun, kami wajib ambil, walaupun dia anak cikgu sekolah ni. Okey ya, itu untuk makluman penjaga lah. Okey, untuk tahun 1 pun cerita dia hampir sama. Okey, 2 tahun, 3 tahun ni lah. SK Simpang Pulai untuk tahun 1 dah ada 3 kelas. Selalunya 2 kelas. Last saya ingat 2020. Itu tahun 1 ada 2 kelas. Masuk tahun 2001, 2002 sampai tahun ni, tahun sisi yang akan datang ni, dah menjangkau 3 kelas. Bukan kata SK Simpang Pulai ni sasarannya, tak. Bila saya dapat maklumat daripada pihak BPD, SK Sungai Raya tak boleh buka kelas kerana mereka tak ada kelas untuk buka. Dan juga SK Taman Bersatu, saya rasa di sini pun ada daripada penjaga yang daripada Taman Bersatu, area-area botani sana. Dah sana dah cukup, dah tak boleh menampung lagi 3 kelas saya rasa sana. Itu yang datang ke SK Simpang Pulai, mohon kepada pihak sekolah daftar lewat. Saya luluskan saja sebab SK Simpang Pulai kelas masih boleh buka untuk menjadi 3 kelas. Jadi itulah situasi di SK Simpang Pulai ni. Saya tak terima, kesian juga penjaga nak ke mana kan. Saya rasa ada kalangan sini penjaga yang daripada Taman Bersatu yang mohon ke SK Sungai Raya tak diluluskan. So kami di SK Simpang Pulai, kami terima. Kesian juga penjaga nak ke mana kan. Jadi rentetan pada itu, pihak sekolah nak mengucapkan terima kasih bagi yang memilih anak untuk bersekolah tahun 1 di sini, yang memilih, yang terpilih, dipilih di SK Simpang Pulai ni. Tahniah, syabas diucapkan kepada penjaga-penjaga raya. InsyaAllah kami di SK Simpang Pulai ni, kami cuba sebaik yang mungkin untuk sama-sama lah mendidik anak-anak di prasekolah tahun 1 dan semualah tahun sehinggalah ke tahun 6. Okey, ibu bapa yang dihormati sekalian, saya tadi sempatlah pergi berjalan jap tengok anak-anak murid, anak-anak kita lah ya. Saya pun dah rasa macam anak saya juga, sebab anak saya pun ada juga tahun 1, tahun 4, bulan 3 ni. Tapi dia tak ikut lah saya, dia ikut mak dia. Dia sekitar saya, kalau ikut saya lah mungkin dia tak suka dengan saya kot. Okey so bila tengok anak-anak tadi di dataran perhimpunan tadi, sebelum mereka melangkah, mereka dah naik ke kelas lah. Rasa seronok juga tengok anak-anak muka kecil, tak ada yang menangis berbanding kita dulu. Saya dulu tu tuan-tuan mungkin tak menangis tu, saya dulu menangis tu tahun 1, ingat lagi terperak dah keluar, macam-macam lah kadang-kadang kita kecil-kecil. Tapi saya tengok pagi tadi, tengok mereka ceria, tak ada yang mengamuk-ngamuk bersilat sana kan. So Alhamdulillah lah, tahniah lah mak ayah dapat, orang kata dah beri macam persediaan awal lah kepada anak-anak untuk mereka mula melangkah ke tahun 1. Tak lama dah tuan-tuan, hari ni dah 18. Sesi persekolahan 20 Mac. Maknanya hampir lebih kurang sebulan je lagi untuk mereka datang ke sekolah segak bergaya cantik, wangi-wangi, baju baru, kasut baru kan, untuk adik ke sekolah tahun 1 nanti. So kita sama-sama lah doa anak-anak tu pada minggu pertama 20 Mac tu mereka bersemangat, seronok untuk adik ke sekolah. Cuma saya nak pesan lah, kalau ada kepada mak ayah, ambil lah masa lebih kurang sebulan ni, pujuk-pujuk mereka.
Sebabnya di SK Pulai ni ada tahun 2 lagi ya. Tahun 2 masih perlu mak pimpin tangan masuk ke kelas. Saya kesian juga kadang-kadang mak ayah tu pun nak ke tempat kerja, dah gas tengok masa kan. Anak pula buat hal daripada turun pintu kereta, turun motor, dia dah beragam kan. So saya mendoakanlah kepada mak ayah, tabahlah dalam situasi macam tu, handle lah, tackle lah anak macam mana sekalipun, supaya mereka dapat seperti murid-murid yang lain. Tak ramai pun, kadang-kadang seorang dua orang je kan. So harap-haraplah anak tahun 1 dan ataupun prasekolah tahun 2023, sesi 2023-2024 ni alhamdulillah okey lah ya. Okey, seterusnya hari ni sepatutnya ada YDP PIBG Cik Baharudin. Dia cuma sampaikan salam dia kepada ibu-ibu, bapa-bapa penjaga. Dia tak dapat hadir kerana dia ke Melaka untuk balik kampung ke ada urusan lah ya. Dia sampaikan salam. Okey, untuk ibu bapa tahun 1, so mulai 20 Mac nanti sesi persekolahan ni. So ibu bapa penjaga automatik lah terus menjadi ahli Persatuan PIBG, Persatuan Ibu Bapa Guru SK Simpang Pulai. So ibu bapa tahun 1 terus jadi ahli. Dan insyaAllah dalam masa terdekat selepas sesi persekolahan terbuka, kita akan laksanakan mesyuarat agung lah PIBG. So jemputlah ibu bapa hadir ke mesyuarat agung tu. Kita tengok sama-sama macam mana PIBG di SK Simpang Pulai ni. Mungkin ada mak ayah dah jadi ahli pun. Maksud saya yang baru, anak dia first di sini tahun 1. Jadi selamat datanglah untuk jadi ahli Persatuan PIBG. Okey, terusnya dalam mesyuarat agung biasanya penjaga PIBG akan usulkan, biasanya lah mula saya sampai pun saya baca minit mesyuarat PIBG sahabat tahun ibu bapa tahun 1. Mereka usulkan kelas tahun 1 anak mereka ni tidak berada di level yang atas. Kami kalau tengok 1, 2, 3 itu level dia. Dan saya nak penjelaskan di sini, memang itulah struktur bangunan SK Simpang Pulai untuk kelas-kelas. Level bawah sekali bukan kelas, hanya ada bilik-bilik khas, kemaman komputer, bilik pemulihan, bilik RBT. Level 2 jabat, makmal sains, makmal komputer, bilik guru, level pejabat. Dan start level ketiga lah, barulah ada kelas. Jadi ibu bapa tahun 1 kena faham lah kenapa pihak sekolah meletakkan kelas murid tahun 1 ni level yang tinggi. Susah juga nak ubah, kita pun faham lah faktor keselamatan kan. Jadi harap mak ayah faham kenapa ibu bapa pihak sekolah letakkan murid-murid tahun 1 ni di level yang agak tinggi. Sebab itulah ya. Okey, saya rasa itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Tahniah syabas kepada ibu bapa yang dapat hadir pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kerana memilih SK Simpang Pulai untuk pendidikan awal anak-anak di SK Simpang Pulai ni. Jadi untuk hari ini, pagi ni kita akan mula untuk lebih kepada ibu bapa tahun 1 dan ibu bapa prasekolah pun bolehlah dengar sama-sama. Dan lepas tu barulah untuk taklimat bagi sesi murid ibu bapa prasekolah daripada guru prasekolah. Bolehlah sama-sama kita dengar sambil kita tunggu anak-anak di atas. Mungkin ada yang bertanya apa benda dia buat di atas tu kan. Dah tahu pun lah. Kalau tak tahu pun saya beritahu juga ya. Untuk makluman, mereka hanya, bukan kata kita buat ujian, tak. Kita hanya nak tengok hari ni bagi seronok-seronok ada aktiviti nyanyian pun saya rasa ada pagi ni. Aktiviti, dan kita nak tengok juga macam mana level sekarang mereka ni kan. Ada bukan kata ujian, macam sedikit aktiviti yang macam menulis tu ada jugalah. Just hanya memadan. Itu nak tengok perkembangan mereka terkini ya. Itulah mereka di atas lagi. Dan kalau tak ada apa masalah, kita selesai awal, kita bolehlah bergerak pulang untuk mungkin hari ni ada aktiviti yang lain ya. Jadi itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua,
Seterus, mari kita dengar pula taklimat daripada penolong kanan Hal Ehwal Murid Puan Aisyah binti Abdul Karim. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersahabat Tuan Guru Besar, rakan-rakan penolong kanan, seterusnya ibu bapa yang dihormati sekalian, terima kasih kerana hadir untuk pendaftaran tahun 1 dan prasekolah pada hari ini. Okey, saya akan memberi sedikit taklimat tentang pendaftaran tahun 1. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan semua, untuk tahun 1, seperti biasa pada setiap tahun mereka ada minggu transisi. Sama juga dengan tahun ini, mereka akan mengikuti minggu transisi selama 4 minggu, iaitu bermula 20 Mac hingga 31 Mac adalah minggu ataupun fasa penyesuaian, ya. Kemudian pada yang kedua ialah bermula 3 April hingga 14 April ialah fasa persediaan. Okey, cuma nanti akan ada model yang mereka akan gunakan, nanti akan dimaklumkan dalam grup tahun 1 lah, ya. Okey, seterusnya waktu persekolahan, mungkin pada minggu transisi nanti anak tuan-puan akan balik awal lah. Maksudnya masuk 7.20, balik 12, ya, 12 tengah hari. Mungkin 2 minggu pertama lah. Okey, untuk kehadiran yang sebenarnya ialah hadir ke sekolah mesti sebelum 7.20 pagi. Dan sekiranya murid hadir 7.30 itu dikira sudah lewat, ya. Jadi pastikan tuan-puan hantar anak tu awal lah, ya. Okey. Kemudian waktu balik, ada 3 masa untuk pulang, iaitu pada hari Isnin ialah 1.20 petang, Selasa hingga Khamis 12.50 tengah hari, dan Jumaat 11.50 tengah hari, ya. Jadi tolong ambil note sebab biasa kami akan terima call dari ibu bapa ni, dia tanya, cikgu hari ni balik pukul berapa? Jadi tuan-puan boleh catatlah, ya, supaya mudah untuk tuan-puan ambil anak nanti. Dan waktu rehat ada pada 9.30 pagi. Kerana SK Simpang Pulang ni dia ada 2 waktu rehat, tahap 1 dan tahap 2. Di mana tahap 1 9.30 hingga 10, tahap 2 10 hingga 10.30. Okey, seterusnya pakaian. Okey. Murid lelaki memakai kemeja putih sama ada lengan pendek ataupun lengan panjang, bersaku di sebelah kiri, seluar biru kehitaman ataupun kita beritahu blue black lah, ya. Bertanda lahir rasmi sekolah, ada tanda nama, rencana sekolah. Okey, yang ini saya rasa perlu kita tag sebagai wajib, ya. Rencana sekolah ni wajib ada pada pakaian anak tuan-tuan, serta kasut putih ataupun kasut hitam, ya. Okey, itu untuk murid lelaki. Manakala untuk murid perempuan, berbaju kurung teluk belanga berwarna putih berlengan panjang, berkain sarung berwarna biru kehitaman blue black, labuh yang bersesuaian, serta kalau biasa di sini majoriti murid Islam bertudung lah, ya. Bertudung, di mana di tudung tu nanti ada tanda nama dan lencana. Begitu juga ada berlencana, ada tanda nama serta kasut sekolah lah, ya. Okey, seterusnya kedudukan lencana. Okey, mungkin puan boleh lihat pada skrin tu kedudukan lencana dan tanda nama. Lencana tu di atas dan tanda nama ni di bawah, ya. Kalau dekat tudung nanti, bila tuan-puan letak, tolong susun eloklah. Kadang-kadang kita tengok lencana dah sampai ke pinggang, ya. Maknanya pakai dulu pada anak tu, kemudian baru letakkan. Okey. Seterusnya kasut dan stokin. Okey, kerana kita pada tahun 2019 murid tu berkasut putih, berstokin putih, ya.
Kemudian bila masuk 2020, dia boleh pakai kasut putih, stokin putih, atau kasut hitam, stokin hitam. Dan bila masuk 2021, ketetapannya ialah kasut putih, kasut hitam, stokin hitam. Okey, sebenarnya ketetapan ini telah dibatalkan ya. Jadi maknanya sekarang murid boleh berstokin putih, kasut putih, ataupun berstokin hitam, kasut hitam ya. Tapi untuk memudahkan tuan-tuan, pakai kasut hitam, stokin hitam lah kan, supaya kalau kasut putih, stokin putih ni mungkin mudah kotor ya. Seterusnya, pakaian senaman, baju PJ. Sekolah kita ada menjual ataupun kedai buku sekolah ni ada menjual baju PJ sekolah yang ada rencana sekolah. Kalau sekiranya anak tuan-puan ni tak ada lah baju kan, tak beli lagi, boleh pakai baju putih dan seluar trek yang berwarna biru gelap ya. Maksudnya kalau seluar ni mungkin boleh dapatkan di luar lah ya. Okey, seterusnya tentang rambut. Saya rasa pada slide tu nanti akan ditunjukkan. Okey, murid lelaki mesti berambut pendek ya, mesti berambut pendek dan tidak berpassion serta tidak menyimpan janggut dan misai lah. Okay, kadang-kadang murid ni dia bila dia hormon dia tu dia ada nampak kan. Okey, manakala murid perempuan boleh berambut panjang serta pastikan didandang kemas. Ini sekiranya murid ataupun anak perempuan tidak memakai tudung lah. Rasanya bertudung lagi senang kan. Okey. Dan untuk pengetahuan tuan-puan, anak tuan-puan ni dilarang memakai barang kemas ke sekolah ya? Tak perlu pakaikan dia anting-anting ke, cincin ke, gelang ke ya, tak perlu. Okey. Lagi satu, sebagai tambahan lah, biasa kalau cuti ni kita menghadiri majlis perkahwinan kan. Kadang-kadang murid sekolah ni dia pakai inai yang berkerawang-kerawang dekat tangan tu. Okey, sebenarnya tidak dibolehkan ya murid sekolah memakai inai yang bercorak-corak tu. Kadang-kadang penuh satu dari dan macam pengantin tak ya? Jadi pastikan bila waktu persekolahan ni anak tuan-puan tak memakai inai yang demikian lah ya? Okey, ini adalah contoh potongan rambut yang dibenarkan untuk murid lelaki. Sekiranya tuan-puan pergi ke kedai gunting rambut, mungkin boleh beritahulah potong rambut anak, potongan murid sekolah. Dan sini kedai gunting rambut ni dia tahu ya. Tengok kat situ. Cuma saya nak tunjuk yang ni lah. Okey, tuan-puan nampak tak tu? Ini potongan rambut yang tidak dibenarkan di sekolah. Tapi ada ibu bapa yang gunting anak dia macam ni. Sebab bila masuk persekolahan selepas PKP, ni saya ambil gambar murid lah ni. Jadi bila dia datang sekolah rambut begitu, kita maklum pada dia, beritahu mak supaya betulkan semula rambut yang digunting ni kan. Kadang-kadang dah datang macam Trojan dah, tengok tu yang bawah tu. Cikgu pun susah sebab kalau sekolah menengah dulu guru boleh gunting rambut murid yang kemas tu kan, tapi sekolah rendah ni tidaklah. Jadi kita maklum pada ibu bapa bawa semula ke kedai dan gunting yang betul semula lah. Tolong ambil perhatian ya. Okey, seterusnya untuk makluman tuan-tuan, data murid di sekolah adalah melalui aplikasi pengenalan data APDM ya. Semua maklumat murid, penjaga, pendapatan, alamat semua kita masukkan dalam APDM dan biasanya ibu bapa ni pun dia boleh tengok kan maklumat tersebut. Cuma sebagai makluman tuan-tuan, ibu bapa, penjaga utama dan penjaga kedua, kadang-kala ada permasalahan bila anak ni dijaga oleh datuk atau nenek. Tidak boleh diletakkan kepada penjaga utama tu bapa ya. Sebab anak tuan-tuan ni duduk dengan
Datuk. Jadi letakkan pada penjaga utama tu datuk dia ataupun nenek dia. Itu maknanya prosedur lah. Sebab berlaku kadang-kala bila kita minta hadir ibu bapa, yang hadir tu nenek ataupun datuk, dan bila kita tanya, "Cik, murid ni duduk dengan siapa?" "Dengan saya lah," dia kata. Jadi ada kesilapan dalam maklumat dalam APDM tu. Jadi sekiranya itu berlaku pada tuan-tuan, tolong beri penjelasan kepada guru kelas siapa yang jaga anak tersebut, ya. Okey. Dan biasanya sistem ini diambil daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Okey, seterusnya biasanya dalam APDM ini kami akan kemaskini maklumat biasanya awal tahun dan pertengahan tahun. Biasanya ini berkaitan dengan gaji ataupun ada maklumat berubah tempat tinggal ataupun berpindah di mana-mana, ataupun berlaku apa-apalah. Jadi kami akan minta maklumat yang terkini, dan biasanya tentang nombor telefon, ya. Itu penting, ya tuan-tuan. Mohon bahawa tuan-tuan beri nombor telefon yang mudah kami hubungi sekiranya berlaku apa-apa kepada anak tuan-tuan. Dan biasanya yang selalu dikemaskini termasuk juga pendapatan isi rumah, kerana dia berkaitan dengan soal bantuan, ya. Sekiranya anak tuan-tuan layak untuk bantuan, kami akan rujuk kepada pendapatan lah, ya. Okey, seterusnya. Okey, ini yang menyebabkan berlaku kegagalan dalam sistem kemaskini APDM. Ni itu yang saya tak beritahu tadi. Kadang-kadang apa yang berlaku ialah kita nak hubungi mak tu bukan sekali, 2 kali, 10 kali, ya. Yang baru ni pun kita orang menghadapi masalah tersebut bila anaknya tidak hadir, kerana ini adalah minggu yang hujung-hujung nak pulang buku teks. Sampai sekarang pun kami ada lagi murid yang tak pulang buku teks. Jadi sekiranya tuan-puan dihubungi oleh pihak sekolah, tolonglah jawab, ya. Boleh maklumkan kenapa tuan-puan tak boleh pulang awal ke, tentang apa-apa, contohnya buku teks tu. Jadi kami ni maklum, ya. Lagi satu, bila tidak boleh kemaskini maklumat pendapatan tentang bantuan tadi, jadi tak layaklah untuk sebarang bantuan, ataupun tak boleh nak kemaskini, tak dapat disenaraikan sebagai orang yang layak atau tidak layak untuk bantuan. Sebab biasanya bila tuan-puan mengisi ada 2 borang, jika tuan-puan ada pendapatan yang ada payslip, dia isi borang PB1. Kalau tidak ada payslip, puan akan isi borang PB2, ya, yang itu ada pengesahan ketua kampung macam tu, kan. Okey. Dan kami akan rujuk borang itu sahaja untuk semua bantuan, ya. Sebab sekarang kalau dulu dia berbeza, tapi sekarang tidak. Kalau dulu RMT lain kapasitas, dia punya per kapita, kalau UAM lain per kapita, tapi sekarang sudah macam diselaraskan, yang mana pendapatan 1169 dan per kapita ialah 310, ya. Jadi kalau nak faham per kapita itu, dia akan jumlah pendapatan dibahagi dengan anak dan ibu bapa. Faham? Katalah anak 3, mak ayah, dibahagilah dengan jumlah pendapatan tu, kita akan dapat per kapita. Okey? Okey, untuk yang maklumat tadi tu, bila tentang borang PB1, PB2 tu, puan perlu sertakan payslip dan akuan daripada ketua kampung. Itulah sebagai bukti. Biasanya kami akan pegang, dan sekiranya berubah, baru kami beri borang yang baru. Okey, untuk keselamatan, masuk 7.20 tadi, kan. Okey. Biasanya di hadapan ni, ibu bapa dinasihatkan tidak menghentikan kenderaan betul-betul depan pintu pagar sekolah tu, ya. Supaya mudah, kalau puan dah letak dekat depan pintu pagar, susahlah untuk murid masuk, kan. Jadi boleh kena hadapan sikit untuk mudahkan anak tuan-puan masuk ke kawasan sekolah lah. Dan lagi satu, tuan-puan tidak dibenarkan masuk
kenderaan ke kawasan sekolah. Ya. Kecuali kalau hari hujan. Kalau hari hujan boleh masuk, drop anak dan boleh keluar sekolah lah. Ya. Kalau tuan-puan hadir untuk bertemu ataupun nak ambil anak, puan-puan perlu lapor diri di pondok jaga dan dia akan bagi satu pas pelawat. Ya. Dan boleh ke pejabat untuk isi dalam buku dan boleh ambil anak lah sekiranya berlaku apa-apa. Dan biasanya ini dengan kebenaran guru besar lah ya. Contohnya kalau ada kemalangan, puan-puan nak ambil anak, nak bawa balik, jadi berurusan di pondok jaga dapatkan pas, datang ke pejabat, isi dalam buku dan boleh bawa anak pulang. Begitu juga kalau anak tuan-puan sakit. Okey, sekiranya berlaku sebarang kecemasan ataupun berkaitan dengan kesihatan murid lah, ini pun sama juga. Biasanya guru kelas akan telefon kepada ibu bapa dan minta hadir untuk ambil anak lah, bawa pulang ya, sekiranya anak tuan-puan sakit. Dan sekiranya berlaku keadaan yang mendesak, mungkin guru akan cuba juga untuk call tuan untuk minta izin bawa anak ke klinik. Tapi itu biasanya kita orang tak lakukan lah. Biasanya kita orang mesti dengan ibu bapa. Maknanya kalaupun perlu guru ikut, maknanya dengan ibu bapa ya. Sebab prosedur tu begitu. Kami tidak boleh sewenang-wenangnya kalau anak tuan-puan sakit, kecedera suka-suka hati bawa hospital klinik, tak boleh ya. Dia mesti dengan ibu bapa. Okey, ini bahagian kehadiran. Kehadiran ke sekolah adalah wajib. Dalam perkeliling ini menyatakan setiap ibu bapa yang merupakan warga negara Malaysia hendaklah memastikan bahawa jika anak-anak telah mencapai umur 6 tahun pada hari pertama bulan Januari dalam tahun persekolahan semasa, anak itu didaftarkan sebagai murid di sekolah rendah dan tahun itu dan seterusnya menjadi murid sekolah rendah sepanjang tempoh pendidikan wajib. Rasanya tuan-puan tahu ke tentang ini? Sebenarnya ini ada dalam perkeliling ya. Jadi sebenarnya ada hukuman sekiranya tuan-puan tidak menyekolahkan anak. Ya, kalau tuan-puan lihat di sini, hukuman ibu bapa yang melanggar subsection 2 adalah melakukan sesuatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Jadi ibu bapa yang ada di sini alhamdulillah tidak terlibatlah dengan satu keadaan tak menyekolahkan anak ya. Sebenarnya jadi satu kesalahan tak sekolahkan anak ni. Mungkin dulu kita rasa tanggungjawab tu berdasarkan diri kita sendiri. Nak sekolah anak, sekolah lah. Tak nak sekolah, tak apalah. Tapi sekarang sudah menjadi kesalahan kalau tak sekolahkan anak. Okey, untuk kehadiran tadi, sekiranya anak tuan-puan tidak hadir, biasanya kita orang ada grup WhatsApp kelas. Grup WhatsApp kelas, boleh maklum di situ kenapa anak tuan-puan tidak hadir. Namun grup WhatsApp ini ataupun makluman itu tidak boleh diterima sebagai bukti ketidakhadiran. Ya, itu yang saya maklum sebelum ni pada ibu bapa. Kalau kata anak sakit, besok boleh serah MC anak kalau anak tu dirawat. Ataupun tuan-puan boleh buat satu surat yang menyatakan katalah ada urusan keluarga, perlu bawa anak sekali. Jadi surat itulah bukti untuk menyatakan sebab apa anak tuan-puan tidak hadir ke sekolah. Makluman dalam WhatsApp itu tidak boleh diterima sebagai bukti ketidakhadiran. Okey, jika anak tuan-puan tidak hadir ke sekolah tanpa sebarang maklumat, sekiranya 3 hari berturut-turut, kami akan beri surat amaran pertama. Ya,
3 hari berturut-turut amaran pertama dan sehingga hari ke-10. Kemudian 7 hari selepas amaran pertama, bukan, amaran pertama tadi 3 hari berturut-turut. Kemudian bila dia tidak hadir, bukan berturutan, maksudnya Isnin hadir, Selasa tak hadir, Khamis hadir tapi Jumaat tak hadir, itu akan diberi amaran pertama bila dia berkumpul 10 hari. Faham ke tu? Jadi bila anak tuan-puan 3 hari tak hadir tanpa maklumat kepada pihak sekolah, kami akan keluarkan surat amaran pertama. Dan jika anak tuan-puan tidak hadir ke sekolah tu berkala, berkala maknanya hadir tak hadir, hari ke-10 kami akan beri surat amaran pertama. Kemudian surat amaran kedua akan diberikan pada hari ke-10 jika hadirnya berturut. Maknanya tadi dah 3 hari tak hadir amaran pertama, terus tak hadir 10 hari amaran kedua, ya. Dan untuk yang berselang-selang tu, dia akan diberi amaran kedua pada hari ke-20. Kita nampak macam tak berlaku kan tuan-puan, tapi sebenarnya berlaku. Ada ibu bapa ni yang dia anak tak hadir, dia diam je. Kita call tanya dia tak jawab pun. Jadi kita akan beri surat amaran lah. Okey, seterusnya amaran ketiga. Tadi dah 3, 10, 17 hari kita akan beri amaran ketiga dan kiranya dia berkala pada hari ke-40. Dan akan dibuang sekolah pada hari ke-30. Sekiranya dia sebulan tak datang sekolah tanpa makluman kepada pihak sekolah. Kadang-kadang kita pun heran ni kenapa murid dia tak hadir. Biasa kalau kita tanya kepada kawan-kawan, adalah cikgu nampak dia dekat jalan, dekat tepi sana sini kan. Okey, dan kemudian bila dia berkala pada hari ke-60, ini biasanya ada masalah lah ya. Harap kita tak berlakulah untuk sesi ni. Dan bila kita lihat di situ 30 hari berturut-turut dia boleh dibuang sekolah, dan bila berkala adalah pada 60 hari. 60 hari tidak ada. Okey, seterusnya ni bila berlaku begini, kenapa? Kerana sasaran PPT Kintab Utara ialah 95% kehadiran murid ke sekolah. Dan SK Simpang Pulai, untuk pengetahuan tuan-puan, tak pernah capai 95% kehadiran. Biasa paling tinggi kami dapat adalah sekali lah, mungkin masa tu minggu peperiksaan, tu pun terkejut lah. Minggu tu hadir 96. Lepas tu turun. Lepas minggu peperiksaan turun. Dan guru besar kata apa? Kena periksa kita setiap minggu, kan? Periksa dia orang boleh datang, tapi bila bukan peperiksaan tu adalah biasa. Kalau SK Simpang Pulai ni biasa 85, 87, 88 macam tu lah. 90 pun macam susah nak capai. Untuk pengetahuan tuan-puan lah ya. Jadi harap mungkin dulu PKP kita faham anak tu tak sihat, memang tak dibenarkan datang sekolah lah kan. Tapi sekiranya sekarang dah okey, tak ada masalah yang memberatkan, hadirlah ke sekolah. Kerana bila sehari dia tak hadir, dia ketinggalan banyak ilmu ya. Biasanya satu hari ni kita akan ajar 5 subjek, 6 subjek macam tu. Jadi kalau dia tak hadir, maknanya dia dah hilang dah 6 ilmu dalam subjek tersebut ya. Okey, ini tentang kebersihan diri dan kesediaan ke sekolah. Mungkinlah untuk tahun 1 nanti, hari pertama ataupun bulan pertama tu bersihlah kan pakaian. Okey. Di sini diminta menjaga kebersihan diri, mandi sebelum ke sekolah, jauh dari penyakit kutu, kudis dan sebagainya. Mungkin kita rasa untuk sekarang kutu ni macam
pelik kan. Asalnya tak ada rambut yang berkutuk, tapi ada tuan-tuan. Ya, kadang-kadang kita selak rambut dia, ada kutu di rambut tu. Itu maksudnya mungkin anak ni kurang menjaga kebersihan diri ataupun terabailah dengan ibu bapa kan, tak sempat, anak ramai ya. Lagi satu, ibu bapa dinasihatkan menyediakan sarapan pagi untuk murid sebelum ke sekolah. Ni kami selalu tanya, awak makan tak pagi tadi kan? Dan tu adalah satu dua yang kat tangan. Tak apalah, kita tak minta tuan-tuan sedia mi goreng, nasi goreng, tak. Pastikan anak tuan-tuan tu minum segelas air sebelum dia ke sekolah, ya, supaya di perut dia tu tak kosong sampai 9.30 nanti, ya. Maknanya kalau ikut segi kesihatan, yang paling baik ialah kita minum segelas air suam waktu pagi. Bolehlah amalkan dengan anak tuan-puan. Pagi-pagi letak satu air kosong ataupun yang suam tu bagi dia minum, dan baru hantar dia ke sekolah. Tapi kalau boleh sediakan sarapan lagi baik, ya. Mungkin sekeping roti dengan susu ke macam tu. Sebab bila perut kosong, kadang-kadang anak-anak ni dia muda kan. Mungkin malam tadi dia tidur lambat sedikit. Bila pukul 7.30 ke pukul 8 dia dah lentuk dah dekat meja tu. Itu berlaku ya. Kadang-kadang kita tengok mata dia dah terpejam dah dekat meja tu. Cakap kenapa? Tidur lambat. Okey, nasihat saya lah kepada tuan-puan yang anak masih muda lagi kan. Pastikan anak tuan-puan tidur awal, ya. Tak apalah Sabtu Ahad tu nak bagi dia tidur lewat sikit tak apa. Tapi kalau hari persekolahan, tolong pastikan dalam pukul 9 atau 10 tu dia dah tidur, supaya dia cukup rehat. Besok pagi dia bangun, dia dalam keadaan segar dan dia boleh menerima pembelajaran dengan baik, ya. Okey, pakaian murid perlulah bersih, bergosok dan berbau. Tidak berbau. Bila bercerita tentang ni tuan-puan, kadang-kadang saya guru kan, kita lihat anak murid yang datang tu, kadang-kadang kita tengok baju dia macam seminggu tak basuh. Dia warna dari putih dia dah jadi grey. Tahu grey? Kelabu. Kadang-kadang kita kata, rasa cikgu nak basuh baju kamu ni kan. Kita tak tahu kenapa kan. Mungkinlah mak tak sempat ataupun ada masalah lain. Tapi bila itu berlaku, kita jadi kesian lah pada murid kita kan. Dia pagi-pagi datang ke sekolah, tapi dalam pakaian dia yang kotor dan berbau, ya. Jadi ibu bapa tolonglah pantaulah anak kita. Mungkin kita tak boleh basuh pakaian dia hari-hari kan. Mungkin ada dua pasang, mungkin boleh tukar-tukar macam tu. Okey, nanti murid akan diberi jadual. Jadi tolong pastikan anak tuan-puan bawa buku mengikut jadual, ya. Takutlah kadang-kadang tu kita tengok dia dah macam ni dah. Dia dah nak macam tertunggil sebab buku penuh dalam beg. Dia bawa semua buku. Okey. Jadi pastikan anak tuan-puan ikut jadual waktu bawa buku ke sekolah, supaya dia tak terbebanlah dengan beg yang berat. Biasanya buku tulis ni ada cikgu minta bawa balik kalau kerja tak siap. Biasanya kalau kerja siap, cikgu akan letak dalam kelas lah. Tapi buku teks ni tuan-puan dapat bantuan kan. Jadi biasanya ada giliran buku-buku mana yang perlu dibawa ke sekolah tu, perlu ikut jadual lah, kerana keselamatan buku ataupun jumlah buku tu atas tanggungjawab murid tersebut, ya, bila dapat buku bantuan nanti. Seterusnya, okey, ini buku teks. Untuk makluman ibu bapa tahun 1, hari ni kita orang tidak serahkan buku teks kerana mungkin minggu mula persekolahan nanti kita ada transisi, jadi dia tak memerlukan buku teks lagi. Mungkin dalam minggu itulah nanti pihak sekolah akan serah buku teks pada anak tuan-puan, ya.
Dan buku tersebut hendaklah tuan-puan tulis nama, balut serta sentiasa dalam keadaan elok. Ya, kalau jumpa buku, mungkinlah dari tahun 1 sekarang nak beri pada anak tuan-puan, tuan-puan tengoklah nanti kalau ada yang koyak, tolong agam kan, supaya anak kita tu buku dia tu sentiasa dalam keadaan yang baik. Ya. Okey, seterusnya dah habis dah. Rasa saya macam ada banyak lagi nak cakap dengan tuan-puan ya. Okey, terima kasih, itu saja taklimat daripada saya. Sekiranya ada apa-apa yang tuan-puan perlu tanya, nanti dari grup yang sedang saya wujudkan sekarang, kita orang akan wujudkan grup kelas. Di situ biasanya tuan-puan boleh bertanyalah kepada guru kelas tentang apa saja, tentang anak tuan-puan ataupun hal-hal yang lain ya. Untuk itu saja taklimat saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dengan anak tuan-puan pada 20 Mac nantilah ya. Okey, itu saja. Terima kasih. Itu tadi. Seterusnya mari kita dengar pula taklimat daripada juruterapi pergigian Klinik Pergigian Gopeng yang akan disampaikan oleh Puan Nur Hazwani binti Nasri. Majlis mempersilakan. Guru serta ibu bapa dan penjaga yang dihormati, kami daripada pihak pergigian daripada Klinik Pergigian Gopeng amat berbesar hati dengan jemputan daripada pihak guru, sebab jarang sangat sekolah panggil kami. Jadi kami sangat seronok dengan sangat cikgu panggil kami kerana sangat dihargai, alhamdulillah. So jadi dalam file puan-puan semua akan ada satu kad hijau. Mungkin puan-puan dan tuan-tuan boleh buka. Dan kawan saya akan serahkan kertas itu sebagai panduan lah untuk ibu bapa hari ini. Kat rawatan lah. So mula-mula kita kena tahu dulu, kalau tuan-puan semua mesti ingat kan, dah lama sangat tuan-puan waktu sekolah dulu pun ada set gigi kan. So sama same goes to anak-anak kita akan ada set gigi juga. So sebenarnya kebenaran untuk pemeriksaan pergigian tak diperlukan pun, sebabkan tertakluk kepada Seksyen 65 atau Pendidikan tahun 1996 atas 550, di mana pemeriksaan perubatan dan pergigian terhadap murid tanpa menjejaskan keluasan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 64, Menteri hendaklah setakat yang mengenal sabar dan praktik berbuat demikian mengadakan pemeriksaan perubatan dan pergigian pada tempoh yang sesuai ke atas murid di institusi kerajaan atau bantuan kerajaan. Seseorang pegawai yang diberi kuasa bagi maksud itu oleh Menteri boleh menghendaki ibu bapa dan penjaga murid institusi pendidikan kerajaan atau bantuan kerajaan menyebabkan murid itu menjalani pemeriksaan perubatan dan pergigian mengikut persediaan yang dibuat oleh pihak berkuasa. Semualah panjang now. Faham no. Sedang ceritanya nak cakap tak payah pun sebenarnya kebenaran, tapi kita faham itu zaman 1996 ya. Sekarang zaman dah berubah, ibu bapa pun pendidikan, taraf sosial ekonomi pun dah berubah. Jadi kami ada peningkatan sedikit lah. So sebenarnya kebenaran rawatan ni, rawatan hanya diberikan kepada ibu bapa, kepada ibu murid-murid yang memberi kebenaran sahaja. Jadi tempoh sah laku rawatan tu sepanjang persekolahan daripada prasekolah dan dari sekolah rendah sampai sekolah menengah. Kami akan buat lawatan pergigian dekat semua sekolah sekurang-kurangnya setahun sekali, dan prasekolah pun sama, sekurang-kurangnya setahun sekali. Kalau ada masa lebih, biasanya kami akan buat 2 kali setahun untuk prasekolah.
Untuk sekolah rendah memang setahun sekali sahaja. So, apa rawatan yang kami sediakan? So, mula-mula rawatan pencegahan klinikal, iaitu ada Silent Fissure, Sapon Florida dan Kemuran Florida. So, ini contohlah rawatan Silent Fissure. Saya macam nak tumpuk je, sekejap ya. Barulah kita rasa seronok. Maaf ya. So ini apa yang anak-anak tuan-puan akan. Lepas tu kita akan cuci, kita akan letak bahan yang Silent Fissure tu lah. Dia ada bahan khas dia. Lepas tu kita akan letakkan lampu UV. Dah, that's it, dah siap. Sekejap je. Dan tak sakit pun. Tapi rawatan ni untuk murid-murid yang belum lagi ada karies lah, belum lagi gigi dia rosak. Ala-ala nak rosak kan akan letak, ataupun struktur gigi dia yang sesuai baru kan akan letak. Tapi bukanlah kepada semua. Tapi mana yang perlu memang kena letak. Okey, seterusnya ini sebelum dan selepas. Kalau sebelum kau boleh nampak dia punya, kalau kita kata macam gunung-gunung dalam gigi kita tu ada lurah-lurah di dalam, kita akan letak. So bila kalau kita murid-murid dia akan rasa licin je. Selepas kita sambungkan Silent Fissure ni lah. Okey, seterusnya is Sapon Florida. So kita boleh tengoklah video dia sikit. Morning Florida ni dia macam ubat gigi dalam kandungan yang sangat tinggi. So kita akan keringkan dulu gigi tu. Lepas tu kita akan sambungkan Morning Florida tu. Lepas tu dah, itu sahaja. Senang sahaja. Itu pun keadaan Morning Florida ni pun sama untuk mencegah. Kalau gigi tu masih dalam keadaan elok tapi macam nampak nak ke arah rosak, kena dah letakkan. Tapi sama juga tak sakit, sama. So yang seterusnya adalah Kemuran Florida. Murid-murid ni dia akan berkumur seminit. Lepas tu aktiviti memang kami akan jalankan setiap minggu persekolahan lah. Tapi untuk daerah kami daripada Negeri Gopeng, tapi di bawah seliaan Pejabat Kesihatan Pendidikan daerah Kampang. So daerah kita ni tak perlukan Kemuran Florida sebab kita dah ada bekalan air Florida awam. Maksudnya kita buka pipe dah ada bekalan air Florida dah. So kita tak akan buat lah sebab nanti dia akan lebih Florida dalam mulut anak kita. So kita tak buat dekat dalam sekolah lah sebab kita ada waktu. Okey, apa yang berlaku jika kita tak bagilah anak kita buat benda-benda ni? So gigi dia akan mula rosak lah ataupun berlubang dengan mudah. So di situ kalaupun kami buat untuk anak-anak puan, tak ada risiko sebenarnya. Cuma mungkinlah ada disiplin rawatan tu anak-anak ada arahan. Tapi ya Allah, jarang berlaku. So kalau saya kerja tak pernah lagi berlaku lah arahan kepada anak-anak. Mungkin Sapon Florida tu sebelum ni bahan yang dibekalkan daripada pejabat, bahan tu sedikit kuning. So mungkin gigi anak-anak nanti akan ada kuning sedikit. Tapi so far sekarang bekalan yang ada tak ada warna pun. Dia sapu tak ada warna langsung, macam biasa je. So mungkin anak-anak pun takkan tahu pun, dan puan-puan pun macam tak tahu pun benda tu berlaku kat dalam anak-anak puan-puan semua. So seterusnya apa yang kami akan buat juga di sekolah adalah tambalan gigi lah. So tambalan gigi kita ada 2 tambalan, sama ada tambalan suara ataupun tambalan amalgam yang warna hitam tu. Zaman-zaman saya dulu sekolah memang pakai tambalan hitam tu. Tapi rakyat Malaysia sekarang, kerajaan KKM sekarang memang tak guna dah tambalan amalgam tu, tambalan hitam tu. Sebab kami nak ke arah tambalan yang putih tu, tambalan yang sama warna dengan gigi. Sebabnya faktor kesedaran, so ada banyak risiko lah sebenarnya pakai tambalan yang amalgam tu. So sekarang memang semua kita akan guna tambalan sewarna. So tuan-tuan memang takkan nampak pun dalam mulut anak tuan-tuan yang ada pertambalan hati kita. So kalau tak dirawat dia akan sakit, boleh bengkak. Gigi tu mungkin akan dicabut lah kalau dah terlalu lambat. So risiko yang akan berlaku kalau bukan memang tak pernah pun ada pun wallahualam lah zaman bila mungkin ada. Tapi alahan tu mungkin berlaku. Tapi itu pun mungkin je lah, biasanya tak berlaku apa-apa alahan tu.
So next is first kali kan, ataupun sekali. Rasanya parents mesti tahu kan sekali. Kita dewasa mesti akan cakap dari klinik, doktor nak buat apa hari ni? Tuan nak buat apa hari ni? Saya nak cuci gigi. Yes, kami buat kat sekolah pun kami buat juga. So dia akan bersihkan pula mana yang ada, dan kalau ada karna gigi memang akan keluarkan. Itulah fungsi kalau kita buat first kali kan. So ini contohlah. So mula-mula bakteria tu dia akan ada seawal 2 minit selepas kita gosok gigi. Tapi sebab tu kita kena berus gigi supaya plak tu hilang. Tapi dalam 24 jam kita tak bersih dia juga lagi, plak tu akan bertukar menjadi keras selepas 3 hingga 7 hari. Dalam plak tu ada karang gigi tu ada banyak sangat kumpulan-kumpulan bakteria. So memang dia akan keras. So lama-lama dia akan keras. So inilah yang akan berlaku. Kita akan nampak gigi tu macam besar, padahal tak pun, itu sebenarnya karang gigi. So bila kita cuci, dia akan keluar macam tu. Kalau tebal, memang selepik dia akan keluar. Kalau kami rasa puas hati, tapi mungkin kalau parents, dia rasa macam ya Allah. Tak. Kan jerawalan ni, kalau pernah je kami dapat vision dekat sini ke dekat hampir semua sekolah, mesti ada je anak-anak yang macam tu gigi dia, yang dah setebal-tebal ni dah kan. Padahal baru sekolah rendah. Kalau sekolah menengah, kalau sekolah dah dewasa, kita faham lah dah berapa tahun pula tak cek gigi. Kalau yang sekolah rendah ni, Wallahualam, macam mana. So mungkin kat rumah lah kena diperbetulkan apa yang boleh. So next. Kalau kita tak rawat, mulut diorang akan berbau, gusi akan bengkak, gusi akan mudah berdarah, gigi tu sendiri boleh longgar. Longgar tu maksudnya bakteria daripada kalkulus tu, daripada karang gigi tu dah kira tak kita senang, dah makan kita punya tulang. So tulang tu yang menyebabkan gigi, so tulang tu dah tak ada, so dia akan melonggarkan gigi. Tanpa pun disebabkan gigi tu berlubang ke apa ke, di sini pun boleh goyang. Kan dewasa pun selalu berlaku kan, kalau kita tengok orang tua kan. So inilah masalah dia nak elakkan. So kalau kita risiko yang mungkin berlaku, gigi tu mungkin akan rasa macam sensitif sikit kalau kita makan sejuk dan panas. Jadi sekejap je, mungkin dalam sehari tu sahaja. Pendarahan sekitar gusi tu, tapi tak apa je, sebab dia biasanya akan hilang pendarahan tu lebih kurang dalam 2-3 hari selepas kita cuci gigi, dia akan hilang. Tapi dengan syarat penjagaan gigi yang betul lah, cara brush gigi yang betul. So ketidakselesaan sementara tu sebabkan kita dah usik kan kawasan dalam mulut dia akan start selesa sikit lah. So next is cabutan. Cabutan tu kita buat kat sekolah juga. Ada 2 jenis cabutan gigi longgar dan cabutan tidak longgar. Okey, ini pun boleh nampak lah cabutan gigi longgar. Ada kadang-kadang tu tak berani, saya takut nak cabut sebab sakit, padahal itu gigi yang longgar. Kan boleh cabut sendiri kat rumah, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang dia tak berani, kami cabutkan kat sekolah. Dekat sekolah tak ada masalah juga. Cuma yang masalah is cabutan gigi kekal atau gigi susu yang tidak longgar, itu akan ada masalah sikit. Sebabnya kalau gigi susu tu dah longgar, kita akan sambungkan je. Kalau biasakan kita cakap kat klinik, tak apa, kita akan letakkan krim strawberry. Itu ubat kepas lah, ubat kepas setempat, secara topikal sahaja, secara di atas sahaja. Lepas tu kita akan gunakan peralatan untuk cabut gigi lah. Tapi masalah dia bila kalau cabutan gigi kekal atau gigi susu yang tidak longgar. Sebabnya kalau dekat sekolah kita tak boleh buat, sebab kami boleh buat, tapi kami kena bagi surat kebenaran asing hanya untuk cabutan gigi yang tak longgar tu sahaja. Tapi itu untuk gigi susu lah. Tapi kalau untuk gigi kekal, kami akan bagi surat rujukan untuk puan-tuan akan bawa anak ke klinik lah untuk cabutan. So untuk cabutan gigi susu gigi yang tak longgar ni, kita akan kalau tuan pun bagi kami kebenaran untuk kami buat, kami akan bius sedikit tapi menggunakan jarum lah. Kita akan cucuk sikit, bagi dia kebas, lepas tu baru kita akan cabut. Untuk kes tadi macam kalau tuan-tuan ingat yang gambar yang first tadi tu,
Gigi dia dah berlapis. Kalau kita cabut terus, dia sangat sakit. Tapi kalau kita letak, kalau kita bius tak sakit dah lah. Sebab tu kita akan bagi surat kebenaran yang asing. So akibat kalau kita tak rawat, kalau gigi susu yang longgar, dia mungkin akan tertelan. Kalau time tidur, kita sedak. Lepas tu, kalau nak makan jadi susah. Gusi dia akan bengkak dan bernanah. Itu lagi bahaya lah. Tapi itu pun kalau tuan-puan rajin boleh bawa pergi ke klinik ataupun kami boleh buat kat sekolah. Masalah kami adalah bila gigi tu tak bila gigi susu yang tidak longgar, gigi dia akan sakit, dia akan bengkak, jangkitan melewat dan demam. Ini untuk gigi yang dah berkolesterol lah. Maksudnya dah sampai ke saluran akar dalam tu memang sangat sakit. So kalau tuan-puan adalah anak-anak yang mengadu, saya gigi abang sakit, kalau boleh tuan-tuan bawa lah anak-anak tu ke klinik. So risiko-risiko yang akan berlaku kalau gigi longgar tak ada apa pun, sebabnya kami sekadar letak krim, cabut dan habis. Cuma kalau cabutan gigi susu yang pakai injection tu mungkin ada sikit risiko lah. Kalau kat kesan suntikan tu kita akan rasa kebas. Kalau tuan-tuan pernah sabut gigi pun kita akan rasa kebas. Tapi untuk jaga masa sejam 2 jam macam tu, kalau alahan, ada juga orang yang akan ada alahan kepada buat bius. Lagi satu adalah kesan cabutan tu lah, dia akan ada pendarahan. Tapi biasanya kami akan suruh anak-anak gigit kapasu. Lepas tu bagi darah tu berhenti sepenuhnya, baru kami akan bagi diorang balik ke kelas. So risiko untuk pendarahan berpanjangan ni untuk bagi pihak kami memang tak ada berlaku lah. So ataupun mungkin boleh jadi bengkak dan sakit di kawasan cabutan. Itu pun berlaku kadang-kadang tu kami dah pesan kat anak-anak, awak jangan usik-usik pakai jari. So kadang-kadang budak kan kita bagi arahan sekarang jadi lupa dah. So dia orang usik-usik tu mungkin berlaku lah akan bengkak. Okey, seterusnya ini part yang saya nak, kalau boleh tuan-puan semua keluarkan kad rawatan yang kat yang hijau tu. So kad rawatan dia penting sebab dalam tu lah kad rawatan yang sama puan-puan pegang sekarang ni, kita akan gunakan kad rawatan tu daripada prasekolah sampai ke tahun 6. So kami harap tuan-puan isi elok supaya kita kekal menggunakan kad ni. So sebab kad ni juga digunakan untuk kes-kes mahkamah dan penggunaan kes forensik. Pernah je ada kes kebakaran, diorang akan minta kami kad. So kalau isi tu betul-betul, kami bolehlah untuk gunakan sebagai tujuan forensik. So yang nak dekat tuan-tuan sekarang tu adalah kad hijau ni. Okey, tuan-tuan semua ada kan ke? Boleh tak kalau kita isi sama-sama sekarang? Kita isi sama-sama ya. So tuliskan nama anak-anak tuan-tuan ya. Tulis nama anak tuan-tuan sekarang. So boleh kita isi sekarang? Boleh ya? Kita isi dah? Kalau betul fine lah. Kalau dah isi, okey lah. Isi kan, sebab ni kami pernah dia dapat kami panggil lah patient ni bagi nak gerak. Rupanya dia lewat rumah mak ayah dia. Tak faham. So bila kami nak panggil, kami panggil kad tu atas nama orang tu. Tapi bila kami panggil tak ada, dia dah cikgu cakap, oh ini bukan dia ni, ini bapak dia. Cikgu. So sebenarnya kad tu untuk anak tu. So nama penuh, my kid dia, jantina tu kan potong je mana yang perlu lah. Dalam perempuan ke lelaki ke. Lepas tu umur dia untuk tahun 2023 ni lah, berapa umur dia, tarikh lahir dia. Lepas tu kalau ada kad OKU, lepas tu kalau ada email tuan-tuan pun boleh, ataupun email anak kalau ada. Kalau tak ada, tak apa, tuan boleh dash je. Nombor telefon ni lah sama juga macam pihak sekolah. Kadang-kadang nombor telefon ni kami perlukan, kadang anak tuan-tuan ni tak bagi kita sama. So kami minta telefon, saya nak mak saya. Tak apa, kita telefon mak awak. Kita telefon lah direct kepada puan untuk bagilah dia macam cool down sikit kan. So kalau boleh, nombor telefon bimbit tu tuan tulis nombor telefon bimbit tuan-puan, ataupun yang dekat nombor telefon rumah tu nombor lain yang boleh kami hubungi. Takutlah puan ada mesyuarat ke apa ke, kami boleh hubungi orang lagi satu. Jadi salah suami ke isteri ke, atuk ke, tak kisahlah. So
Lagi satu alamat surat menyurat. Sebab kami sekarang ada sistem, so memang kena isi sepenuhnya lah. Alamat surat menyurat beserta postcode, kewarganegaraan. Okey je kan, semua dah isi kan? Okay, next up. Kumpulan etnik ni, ini biasanya kita tahulah kumpulan etnik kita siapa kan. So kot lah kalau ada yang lain-lain tu boleh isi juga. Tapi memang kena isi lah bahagian tu. So nama sekolah SK Sembang Hulai. Okey, yang nama yang dekat B itu pun itu memang tuan-puan kena isi betul-betul lah. Sebabnya kalau anak tuan-puan ada masalah kesihatan, apa-apa masalah kesihatan yang tidak melibatkan pendarahan ke apa, kami boleh buat terus. Kami takut kalau ada masalah-masalah yang lain-lain, macam ada penyakit jantung berlubang, masih ada follow up ke tak ke. So kalau kes-kes macam ni pun kami akan telefon dulu kat clearance lah. Sebab dalam kad kami bukan yang ada surat pun tak adalah selitkan sekali dengan surat pengesahan daripada doktor perubatan. So biasanya kami kalau ada masalah-masalah kesihatan ni kami akan call balik lah parents. So kalau ada yang berkaitan tu kami boleh isi. Kalau tak ada, kau boleh bangkah dekat masalah kesihatan anak-anak. So kalau ada penyakit-penyakit lain macam disease PD ke, penyakit kulit ke, cakap je, bagi tahu je. Kalau macam alahan tu kan, kalau puan dah pangkalkan alahan, kat bawah tu kau boleh tulis lah alahan apa, habuk ke, seafood ke, apa ke, tulis je. Tak apa. Lepas tu kalau dia pernah menerima rawatan, maksudnya macam dia kena admit ke, kalau dia macam manis, ambil ubat dia kat mana, kena tulis kat situ lah. So ubat apa yang dia ambil pun kena bagi tahu juga kat kami untuk kemudahan kami lah selepas ni. Okey, tadi dah selesai dekat bahagian muka depan kat rawatan. Kalau tuan-tuan boleh buka tu, ada kertas kayu putih pula. Yang sama juga, yang bahagian A tu puan isi lebih kurang sama je dengan kad yang depan. Sebabnya kebenaran rawatan sekolah dia lain daripada kebenaran rawatan dekat klinik. So yang ini puan isi lagi sekali. Yang bahagian atas tu lah. Dah isi dah ke semua? Dah isi dah kot kan? Ada dah. Okey. Okey. Bahagian ni yang selalu parents tak jelas. Ada yang tulis kat bawah bahagian memberi ke tidak memberi rawatan tu. Boleh tak potongkan dekat mana yang tak berkenaan. Kadang ada setengah parents dia gariskan yang tidak memberi. Tak nak tak memberi kan. Pun gariskan yang tidak berkenaan tu dengan jelas. Sebabnya kebenaran rawatan ni kita punya lama. So kalau parents tak memberi kebenaran, payah untuk pihak kami nak teruskan rawatan dekat anak tuan-tuan. Kalau anak tuan-tuan boleh, ataupun tuan-tuan sendiri boleh bawa dia orang ke klinik, tak apa. Kalau yang macam kerja ke, susah tak ada masa ke, kami boleh tolong. Cuma tolong kami sama lah untuk bagi kebenaran. Okay? Termasuk tangan kat bawah tu. Okey ke semua? Boleh kan? Senang je. Cuma yang dua tu je. So itu sahaja untuk hari ini. Kesimpulannya, ingat hari jadi ingat doktor gigi. Itu sebenarnya tagline daripada kami pihak pendidikan. Kalau ikutkan setahun sekali bukanlah anak-anak. Sebab tu kami datang ke sekolah tu sekurang-kurangnya setahun sekali. Kalau kita semua rakyat Malaysia kena datang ke klinik gigi, kita check gigi. Kita tak nak kami daripada pihak pendidikan tanya bila dah sakit dia gigi baru datang. Sebabnya kami tak nak sampai tahap gigi dicabut. Hanya kalau boleh nak simpan gigi cantik tu sampai akhir hayat. Macam tu. Sebab tu kami punya tagline, ingat hayat dia tinggal dekat gigi. Kalau tuan-tuan ada 3 orang anak, salah seorang anak tengah dia jadi tu, hantuk lah ketiga dia ke klinik bersama kita lah, cek gigi sama-sama. Okay? Cek sahaja. Kalau ada perawatan yang seterusnya yang diperlukan, kita akan teruskan. Okay? Kalau ada apa-apa masalah, tuan-tuan boleh tanyalah. Ada apa soalan ke tuan-tuan semua? Okey ke? Okey je. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada juruterapi pergigian Puan Nur Hazwani binti Nazri atas taklimat itu tadi. Majlis kita diteruskan lagi dengan taklimat prasekolah yang akan disampaikan oleh Puan Azimah binti Arifin. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nasa sejahtera. Yang besar Tuan Guru Besar Syahriman Idris, Puan Aisyah bin Karim, Penurun Kanan Haji Murid, Puan Zainah Haji Yunus, PK Pendidikan Khas. Okey, saya Cikgu Azimah Budi Arifin, Guru Prasekolah Perak ada ni. Rakan saya Puan Zainab bin Yahya, dan juga pembantu orang kuat kita yang saya terangkan. Cuma nak menambah menukut tambah je lah. Lagipun Puan boleh rujuk pada salinan slide yang kita orang masukkan dalam file tu ya. Okay, boleh rujuk lah, kalau ada bau boleh rujuk. Sebelum saya tambah yang mana patut je. Ini cetak oleh seri prasekolah. Tadi Guru Besar sama macam sekolah perdana. Guru Besarnya Cikgu Syahriman, yang juga sebagian tentera kat sekolah pernah tengok Dan saya rasa semua kebanyakannya parent yang ada sini adalah ada anak bersekolah di SK Simpang Pulan. Ini kurikulum yang digunakan di SKP untuk prasekolah, merujuk pada kita orang punya kemahiran, semuanya merujuk pada kurikulum standard prasekolah bahasaan ataupun kena sebagai KSPK. Ini ialah tunjang pelajaran ataupun kalau dulu kita sebut subjek ataupun mata pelajaran. Dalam ni ada 6 tunjang. Kemudian komunikasi ni termasuk dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kerohanian, sikap dan moral ni pendidikan moral dan juga pendidikan Islam. Sains teknologi termasuk matematik awal dan juga sains awal. Perkembangan fizikal dan estetika ni termasuk seni visual, muzik dan kesihatan. Kemanusiaan ni kalau kita cakap apa lebih senang untuk tunjuk kepada ibu apa. Pada kalau dulu kita ada alam manusia, kalau mungkin lah yang muda-muda ni kan, dia termasuk dari situ. Kemudian keterampilan individu ialah lebih kepada sosial anak-anak. Objektif ni boleh rujuk dan baca sendiri. Next. Ini matlamat. Pentafsiran prasekolah. Pentafsiran sekolah ni kita tak ada peperiksaan, tak ada ujian bertulis. Kita buat penilaian melalui kaedah. Yang ni tak ada kita hanya buat pematian berterusan. Jadi jangan pelik kalau kita tengok kita orang buat ni kamar sambil makan, sambil budak-budak bergaul sama-sama rakan, kita akan buat pematian. Kemudian penilaian hasil kerja melalui lembaran kerja ataupun dalam buku kerja, itu kita rujuk pada sama dengan lebih kurang macam PPT yang untuk arus perdana. Cuma kita tak ada peperiksaan secara bertulis ataupun secara formal, tak ada. Ini peraturan dan perusahaan prasekolah. Waktu persekolahan tadi saya rasa Puan Aisyah dah terangkan. Cuma sesi pembelajaran bagi prasekolah bermula pada pukul 8 pagi. Tapi harap-harap anak-anak perempuan tidaklah hadir 7.45 macam tu. Sama kalau boleh datang sama macam anak-anak yang di perdana. Sebabnya kita akan sediakan sarapan pagi. Jadi perempuan jangan risau. Kita orang sediakan sarapan pagi seawal 7.30 dari sarapan. Jadi anak-anak boleh hadir sama macam anak-anak yang di perdana. Jadi kalau begitu perempuan tak payah terhati. InsyaAllah kita akan sediakan. Kita ada 2 kali makan. Sekali pukul 7.30, sekali lagi pukul 9.50. Sarapan pagi dan makan pagi. Makan pagi tu berat sikit lah. Jadi jangan risau. Kita lagi pun kita berseru awal. Sebab hari sini kita ada perhimpunan. Anak-anak prasekolah ni ikut serta dalam perhimpunan. Jadi kalau boleh datang awal sebelum 7.20 dah ada di prasekolah. Kita akan adakan. Kemudian hari Isnin sampai hari Khamis, waktu pulang ni pukul 12 tengah hari. Hari Jumaat kita awal mula sesi pembelajaran 7.30 sampai 11.30. Sebab kita tak nak bertembung dengan abang-abang kakak yang keluar daripada arus perdana. Jadi kita keluar awal 11.30 untuk hari Jumaat. Jumaat saja balik 11.30.
Baik, waktu mengambil anak kalau boleh habis sesi sekolah pukul 12 atau sehingga 12.15 saja kita orang tunggu di hadapan. Okey, kembali kali itu kan tanggungjawab tuan-puan lah. Kita dah maklumkan selalu. Lagi satu lagi ya. Kalau ada pertukaran, kadang-kadang kejap-kejap ni ibu dia ambil, kejap-kejap ayah dia ambil, kejap makcik, kejap jiran dia lah. Jadi kami jadi keliru. Tak tahu siapa yang ambil anak sebenar, nanti hilang, nanti salahkan kita orang kan. Jadi kalau boleh maklumkan dalam kita ada WhatsApp ataupun boleh WhatsApp personal, bagi tahu hari ni ayah dia ambil, hari ni makcik dia ambil. Tak ini kena betul-betul kat kita orang ni tak boleh nak cap dah cuma satu jangan ambil. Okay, jadi kalau boleh maklumkan. Dan senang je kan, WhatsApp je. Okay, cikgu kalau tak Assalamualaikum, cikgu hari ni mak dia ambil ke siapa ambil. Sebab kadang-kadang tu dah bertukar-tukar yang kita ambil. Saat lagi kalau dia dah kata, cikgu anak saya mana? Jadi tak tahu pun. Kita orang tak tahu, dia anak ni sebenarnya memang bagi tahu kan, cikgu hari ni ayah ambil tak. Kita orang tak pasti juga. Kadang-kadang kalau ayah tak ambil nanti susah juga kan. Jadi kita tolong maklumkan. Terusnya untuk garis pandang pakaian prasekolah. Okay. Baju t-shirt putih berkolor ya, anak yang perlu bulat tu ada kolor, kemudian lengan pendek bagi lelaki, lengan panjang bagi perempuan, seluar trek warna biru gelap, trek yang jenis kain bukan yang kain jenis lembut cotton, tak nak tau. Kalau yang jenis yang t-shirt biasa tu lah, yang warna biru gelap. Tak nak warna biru ataupun warna hitam, dia biru gelap. Itu yang pakaian untuk prasekolah. Ya, mengikut yang standard je lah. Kasut. Kemudian kasut hitam berstoking hitam. Pastikan kasut anak-anak tu tulis nama. Sebab hari pertama selalunya cikgu dia kasut dia hilang dan dia tak tahu, dia tak kenal. Anak kita ni tak kenal pun kasut dia. Jadi tuliskan nama. Okey, boleh dengan stoking sekali. Okey, apa yang perlu dibawa pada yang ini kan dah itu masa COVID tu. Okey, yang pada 20 hari bulan 3, okey, sepasang baju persalinan. Okey, baju persalinan tu cover ya. Kadang-kadang maklumlah baru sekolah kan, anak-anak kecil berak lah. Kita ada kami pun kadang tak terpandang pun, dia pun tak cakap lagi kan. Malu dengan cikgu, malu dengan kawan, dia tak maklumkan. Jadi letakkan sepasang pakaian, kemudian tualang muka. Tualang kecil je, jangan besar. Ada seorang besar tu ada tualang mandi baginya. Kecil je. Okey. Kemudian urus gigi sahaja. Buat gigi kami akan bekalkan, jadi tuan-tuan masukkan urus gigi sahaja. Sebab kita ada urusan kesihatan, ada apa? Kita panggil ada demonstrasi untuk cara berus gigi. Jadi perlu ada berus gigi. Tuliskan nama pada berus gigi. Supaya sekarang tak tahu cikgu dia cakap dia punya maklumlah macam-macam patient kartun ada pada berus gigi tu. Jadi tuliskan nama anak tuan-puan. Okay, kemudian sebenarnya nombor 8, pastikan boleh tak bawa gunting, permainan dan buku latihan dari rumah. Ini bagi mengelakkan daripada anak-anak ni bermain ya. Waktu kadang-kadang kita tak sedar pun budak ada 25 orang dalam kelas, jadi kadang tak boleh nak cek seorang-seorang bawa apa. Okay, sekarang dah boleh bawa beg tu. Jadi pastikan dalam tu hanya ada pensel, pemadam dan pembaris sahaja. Gunting di prasekolah sahaja. Kalau aktiviti gunting, kita orang akan bekalkan. Jadi jangan risau. Okey. Kemudian nombor telefon macam Bu Aisyah cakap tadi lah. Gunakan nombor telefon yang valid. Kadang-kadang telefon banyak kali ni tak dapat call mak ni, tak dapat telefon ayah ni. Asal luar kawasan. Jadi kalau ada pertukaran nombor telefon, maklumkan pada kita orang. Boleh? Seterusnya tadi saya dah maklumkan, tulis nama pada setiap barang anak-anak. Kasut juga okey. Alat tulis macam pensel tu kalau boleh tuliskan nama. Dulu saya rasa orang parent yang dia rajin ni. Dia punya color pencil tu diikatkan antara satu sama lain. Kalau tak contoh pun tak boleh. Jadi satu rangkai 12 batang tu mak ni ikatkan siap tulis nama. Jadi color yang 12 tu dia takkan hilang lah. Maksudnya dia satu tali tu. Dah ya, ada seorang parent rajin. Jadi
Tuan-puan boleh buat macam tu ataupun labelkan nama pada setiap kala. Sekarang kita tak tahu cikgu kala saya nak mana cari kan, nama tak ada. Jadi pastikan tuliskan nama. Okey, yang ke-12, anak-anak ni tak dibenarkan pakai aksesori seperti rantai, cincin, jam tangan pun tak boleh ya. Anak ni pakai jam tangan nanti masuk ke dalam. Sebab yang sekali dia main dengan kawan, sekali kawan dia tarik putus ke rosak ke, kami tak tahu jawab. Okey, kalau kita orang ambil rampas tu minta maaf je lah. Kadang cikgu ni waktu balik tu pun nak bagi. Jadi kalau apa-apa maklumkan ya. Kadang jadi hang karun dalam hidup prasekolah. Okey. Okey, ini panduan pakaian prasekolah yang saya maklumkan tadi lah ya. Okey, yang ni jangan yang ni ya, atas seluar ni. Okey, gunakan seluar biru gelap yang sama yang seperti budak perempuan tu. Okey, kemeja. Kalau bertudung tu pastikan tudung anak perempuan tu kemas, masukkan ke dalam baju. Anak tudung tu kalau ada kemaskan. Ya. Jangan ada yang kadang buat anak tudung je dah longgar dah masuk mata. Sian anak kita kan. Okey. Terusnya. Okay, ini sama macam Pak Syah beritahu tadi lah ya, sama je. Ada sederhana dengan prasekolah. Rambut ni sama juga pendek, tak nak pesin-pesin. Ada yang kadang tu sininya macam botak tak mau. Ataupun rambut panjang tak nak ya. Okey, seterusnya. Okay, ini cara meletakkan tanda nama nanti akan diberi ya waktu rencana akan diberi juga mulai pembayaran tuan lah. Okay, seterusnya. Okay, ini perancangan aktiviti prasekolah. Orientasi sama macam arus perdana. Untuk tahun 1 kita ada orientasi selama 2 minggu. Kemudian aktiviti setiap aktiviti yang berkaitan di sekolah kita akan ikuti. Okey, peringkat negeri juga, sukan sekolah, sambutan kemerdekaan, sambutan hari kanak-kanak, sambutan hari lahir, lawatan insya-Allah kita akan cuba usahakan buat untuk tahun 2023. Kalau ada cadangan daripada ibu bapa, boleh maklumkan kepada kita orang. Okey, kemudian yang ke-9 jamuan akhir tahun akan diadakan pada hujung sesi persekolahan dan penyampaian isi tamat prasekolah sama dengan arus perdana majlis apresiasi. Ini kutipan bayaran prasekolah. Okey, saya yang kita orang dah masukkan dalam fail hari itu ada dah semua dah bertantangan. Ini adalah maklumat apa yang kami buat kutipan ya. Ada lembaran kerja untuk bina orientasi, model aktiviti pilihan kerja, buku bacaan hari membaca 1 dan 2, buku I Love Reading. Okey, buku ni kita gunakan sepanjang tahun. Jadi untuk makluman minta tolong nanti bila kita dapat buku tu, ibu bapa boleh tolong bimbing anak-anak di rumah, tandakan di situ ada tarikh baca. Tuliskan tanda nanti kita jadi susulan daripada sekolah ke rumah. Tanda saja nanti kami akan secara lalu kita akan buat pemandian dan akan buat jugalah kita hasilan tu kita akan buat sama ada dia dah boleh menguasai konstruk 1 sampai 12. Okey, sama juga dengan bahasa Inggeris. Kemudian rencana akan ditukarkan ada nama usulan 3 keping, buku tulis yang akan buku latihan. Pada awal-awal sesi persekolahan tu selalunya untuk 5 tahun kita tak gunakanlah buku yang garis 4 tu ya. Kita akan gunakan buku kotak. Kemudian cendah hati hari jadi akan diberikan pada kita akan buat sambutan setahun 2 kali. Okey, jadi RM5 tu lah untuk hadiah anak perempuan lah. Kemudian gambar communication ni selalunya kita akan buat pada bulan Julai. InsyaAllah tahun ni cuba usahakan dia sebabnya dia ada early bird. Kalau awal buat dapat murah lagi kita usahakan yang dapat murah tu lah. Okay, kalau lebih nanti kita akan pulangkan juga. Okay, okay, jumlah semuanya RM149. Kita akan buat kutipan pada hari pertama sesi persekolahan. Okay, ini ada bukan semua orang dapat borang ya. Ada saya rasa dalam kelas saya ada dalam 10 orang. Bukan lebih kurang dalam 20 orang je. Okey, borang ni tak ada paksaan. Okey, yang ada borang tu tak ada paksaan. Sebabnya sekarang ni kita tak ada majlis permuafakatan. Jadi kita alu-alukan ibu bapa yang tak ada anak yang perdana untuk menjadi anggota PIBG. Okey. Isi borang tu kalau tuan-tuan berminat, isi hantar semula. Okey, bayaran tu tak akan sama dengan perdana. InsyaAllah nanti kita bila mesyuarat PIBG, kita akan mesyuarat, akan maklumkan berapa kutipan untuk
ibu bapa prasekolah ini. Dan tapi kita akan sama dengan arus perdana. Ini untuk ni sajalah kan, untuk kalau berminat. Kalau tak minat, tak apalah, kita tak ada paksaan untuk ini. Okay, seterusnya. Okay. Kita ada, saya rasa semua ada masuk dalam grup WhatsApp. Kalau ada yang tercicir itu boleh maklumkan namanya. Okay, macam saya kelas Al-Farabi dan Cikgu Zainab kelas Ajazan. Okay, kalau ada apa-apa boleh masukkan dalam WhatsApp group ataupun biasanya pun boleh. Okay, ada apa-apa pertanyaan daripada ibu bapa yang yang masih lagi tak tahu ataupun yang kurang jelas? Ada? Tak ada, saya sudahi jumpa saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Azimah binti Arifin. Maka dengan taklimat prasekolah itu tadi, selesai dan sudah sesi taklimat kita pada pagi ini. Para ibu bapa tahun 1 boleh bergerak ke belakang dewan untuk tujuan pendaftaran. Manakala tetamu jemputan kita dipersilakan ke kantin sekolah kerana untuk menikmati sedikit jamuan disediakan. Manakala waris atau ibu bapa, murid-murid prasekolah sekiranya tidak ada berkaitan dengan pendaftaran tertentu, boleh pulanglah ke rumah, ya, kerana tiada urusan pendaftaran di prasekolah. Habis, bawa habis.
Okey, dah selesai kita nak pergi. Okey, sekarang simpan hadiah dalam beg. Okey, simpan hadiah dalam beg dulu. Okey, nak menari tak? Okey, simpan hadiah dalam beg. Okey, duduk dulu. Gerak ke kanan, gerak ke kiri. Gerak ke kanan, gerak ke kiri. Lompat tinggi kaki, maju ke depan, mundur ke belakang. Lompat lagi sekali, tunjuk ke atas, tunjuk ke bawah. Gerak ke kanan, pusing, pusing, pusing. Gerak ke kanan. Gerak ke kanan, gerak ke kiri. Lompat tinggi tinggi, maju ke depan, mundur ke belakang. Lompat lagi sekali, tunjuk ke atas, tunjuk ke bawah. Gerak ke kanan, pusing, pusing, pusing. Gerak ke kanan.
Ở tụi phụng